من عليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah serta inayah yang dapat kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita sambung sebagaimana daripada kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebelum tu kita dah bahas tentang malaikat, berkenaan dengan malaikat, kerja malaikat. Sekarang ni kita masuk pula yakni rukun iman yang kedua, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Maka dalam tu diselit jugalah berkenaan dengan syaitan. Syaitan, kita daripada kecil lagi dengan syaitan. Siapa syaitan ni? Rupa dia macam mana? Dia ni asal daripada mana? Lepas tu persoalan bagi kita, apakah beza malaikat, iblis dan syaitan? Selalu orang kenapa ganggu, kena sihir, kena ganggu. Iblis dan syaitan, adakah iblis tu daripada syaitan ataupun syaitan tu daripada iblis? Maka setengah riwayat menyatakan bahawasanya iblis dulu. Jadi mengetahuilah kita, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia, dijadikan jin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia. Jadi sebut jin dulu. Maka kita i'tiqad Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, sebelum jadikan manusia itu dijadikan jin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jin dan manusia semata-mata illa liya'budun. Nak apa? Nak beribadah kepadanya. Jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi mereka jin manusia tu supaya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jin yang hidup dulu. Maka di antara yang permulaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu daripada jin manusia, maka jin dulu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara salah satu yang kuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah daripada golongan jin yang bernama iblis. Iblis ni apa? Yakni daripada golongan jin yang apa? Yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni kalau nak banding dengan manusia, dia ibadah dia lama, beribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun. Nak kata apa? Ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyatakan setengah riwayat bahawasanya apabila dia tu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala beribu tahun, maka naiklah darjat dia, naiklah kepada langit pertama. Lepas tu pula dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, naiklah langit yang kedua. Sampai sekali tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ibadahnya itu iblis. Lepas tu pula dia ni menjadi imam para malaikat. Sampai makam dia tu malaikat pun ikut dia. Siapa? Nama Azazil. Bukan Israel. Israel nama malaikat yang mencabut nyawa. Ni Azazil. Yakni apa dia? Dialah menjadi imam kepada malaikat. Nak kata darjat dia tinggi.
Oleh kerana dia tu di antara jin dan dia angkatkan martabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari satu peringkat ke satu peringkat ke satu peringkat sampai dia tu boleh menjadi imam kepada malaikat. Tu jin punyalah banyak dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah Taala sendiri angkat derajat. Jadi apabila dia menjadi imam kepada malaikat, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia sembang dengan malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Taala bersembang dengan malaikat, dia kata apa? Malaikat, aku nak jadi dekat muka bumi ni khalifah. Yakni khalifah tu daripada golongan manusia, bukan golongan daripada jin, bukan golongan daripada malaikat. Lepas tu malaikat pun dia mula-mula pun dia tak berhati juga. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Dia kata apa? Manusia ni membuat kerosakan di muka bumi ni. Wasabbihu bihamdika wa naqaddisu lak. Jadi malaikat kata apa? Kami ni sentiasa bertasbih padamu ya Allah. Nak kata apa? Malaikat ni baik. Padahallah malaikat itu apa dia? Iman dia tetap. Allah Taala suruh buat. Maka dia tidak mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila Allah Taala buat cadangan kepada malaikat, kata aku nak adakan khalifah di atas muka bumi ni, malaikat tolak. Lepas tu last sekali Allah Taala kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi malaikat pun habis, tak potong kata. Tak cakap apa. Lepas tu pula dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Tentang Nabi Adam. Maka dijadikan Nabi Adam. Lepas tu Allah Taala apa? Suruh sujud tanda hormat kepada Nabi Adam, bukannya sembah. Jadi malaikat semua sujud. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Melainkan iblis. Sebab apa iblis itu dia tidak sujud kepada Nabi Adam? Yang pertama dia iri hati. Dia rasa ada hiri sikit. Rasa ada dengki sikit. Tak sujud sebab apa? Sebab dia ni ibadah daripada mula-mula ibadah sampai ia tempat yang tertinggi sekali, maqam yang tertinggi, maqam muqarrabin, yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba aku pula kena bagi hormat orang baru. Seolah macam tu. Macam kita lah, kalau dah kerja satu kerja tu, senior dah tua dah kita ni. Tiba-tiba ada orang baru masuk. Jadi bos kita apa? Suruh ikut dengar cakap dia. Suruh apa? Bagi hormat. Dia ni baru masuk, lepas tu aku pula kena hormat dia. Kita pun rasa tak setuju. Maka apabila rasa tak setuju tu, dia tidak sujud. Malaikat semua sujud. Illa iblisah, kecuali iblis. Tu yang pertama. Dia apa? Dia ada rasa iri sikit. Dengan apa? Dengan manusia. Yang kedua ialah dia itu apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suruh sujud, maka dia apa? Dia melanggari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila dekat situ, jadi ada satu cabaran daripada iblis. Dia kata apa? Dia kata aku akan menyesatkan umat manusia bersama-sama. Sebab apa? Dia dah telah dicop oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya dia kafir. Padahal dia tu daripada permulaan penuh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala cop dia kafir. Wa kana minal kafirin. Mereka itu termasuk daripada golongan yang kafir. Siapa? Iblis. Maka di situlah apa terjadinya, maka anak-anak buah dia iblis tu ialah syaitan. Riwayat mengatakan bahawasanya iblis itu ketua syaitan. Jadi dia pun masuk sekali. Syaitan dan iblis. Iblis tu ketua dia, syaitan tu pengikut dia. Sebab apa? Mereka ni ialah menggoda manusia untuk bersama-sama mereka masuk ke dalam api neraka. Maka kita tidak bolehlah buat hujah bahawasanya saya sebenarnya bukannya nak buat jahat, tak ada niat langsung nak buat jahat, tapi apa? Iblis yang goda saya. Nak buat macam mana? Jadi kita kena faham bahawasanya iblis goda, bukannya apa? Dia tidak boleh halang. Kalau kita nak angkat takbir, halang, tak boleh. Tak boleh nak angkat. Tidak macam tu. Nak sembahyang, dia halang, tak boleh rukuk, tak boleh sujud. Dia hanya membisik, menggoda. Tak payahlah buat benda-benda sunat ni. Nak sembahyang lah. Nampak dia halus saja masuk. Orang yang kuat sembahyang, jadi dia masuk pun cara halus. Ni sunat-sunat apa? Sunat hayat tak payahlah buat. Kamu buat yang wajib saja.
Jadi mengetahuilah kita, sebagai contoh, dalam sembahyang pun dia hasut kita. Sebagai contoh dia kata apa? Janganlah buat apa? Sunat hayat. Sunat hayat. Seperti contoh apa? Membaca doa iftitah. Seperti contoh apa? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca surah Al-Fatihah. Sama juga waktu kita rukuk, kita baca subhanarabbiyal azimi wa bihamdih. Maka paling kurang pun apa dia? 1 kali. Tetapi afdal 3 kali. Paling banyak 11 kali. 11 kali. Tu di antara sunat. Jadi kalau kita sembahyang seorang tu, waktu rukuk tu kita boleh apa? Kita boleh baca panjang. Sebab apa? Rukuk ialah rukun yang panjang. Hari tu kita dah bahas dah. Jadi paling kurang pun kita baca apa? Ni sunat hayat. Maka dekat situ kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tu paling kurang sekali. Paling afdal afdal 3 kali. Lepas tu paling afdal 11 kali. Lepas tu kita nak baca apa? Nak baca selain daripada tu boleh juga. Tetapi ganjil. Yakni 3. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ikutlah nak baca apa? Nak baca yang mana pun boleh. Tapi kalau satu tu lekeh sangatlah. Tengah rukuk tu satu, tak padanlah kita nak sembahyang berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Afdal 3 kali. Lebih tu lagi afdal. Tapi paling banyak 11 kali. Itu di antara sunnah. Sama juga tiap-tiap apa daripada apa kita nak mempindahan daripada rukun satu rukun tu perlu apa? Perlu kita takbir intiqalat. Yakni takbir pindah. Jadi waktu rukuk tu apa? Kita nak bangun tu sami Allahu liman hamidah. Angkat. Lepas tu sama juga cara nak angkat takbir. Ialah apa dia? Termasuk juga daripada sunat hayat. Yakni angkat takbir. Yang menyatakan dalam sunat hayat tu ialah mengangkat takbir tapak tangan menghadap kiblat. Kiblat kita sini menghadap kiblat. Lepas tu pula tangan kita ibu jari ini sama dengan telinga. Lepas tu bila angkat Allahu Akbar. Jadi kalau kita letak tu di antara bawah dada dan atas pusat. Di mana tangan kiri duduk di bawah, tangan kanan duduk di atas dan mirip ke kiri sikit. Tu di antara sunat hayat. Tu dalam mazhab kita lah Asy-Syafi'i. Sama juga apabila kita nak bangun daripada rukuk, maka kita angkat takbir tu, tangan tu berserta dengan kepala. Allahu Akbar. Masa sami Allah liman hamidah, angkat sekali. Lepas tu lagi satu, daripada kita duduk sujud yang kedua tu, kita nak bangun qiyam, maka kita bangun tu pun kita kena angkat. Itu dalam sunat hayat. Contoh. Jadi syaitan-syaitan ni apa? Kalau orang rajin sembahyang, cara halus dia masuk. Tak payahlah, ni sunat je. Kamu nak baca apa? Doa iftitah. Jadi apa? Tu cara dia. Sebagai contoh. Macam-macam lagi lah kalau dia hasut kita tu. Itu berkenaan dengan syaitan. Iblis dan syaitan. Kemudian lepas tu pula kerana itulah Tuhan selalu menyuruh kita agar berlindung kepada Tuhan dari bahaya syaitan yang terkutuk. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Artinya apabila engkau hendak membaca Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Jadi kita nak minta apa? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap permintaan itu ialah doa kepada Allah Taala. Jadi doa itu ialah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ ada sebuah syair. Yakni penyair tu dia kata apa? Kalau kamu minta dekat anak Adam dan selalu minta, maka mereka marah. Samalah kita duk minta kat orang tu. Hari ni minta RM1, tak apa lagi boleh bagi. Saya susah ni, boleh tak bagi saya RM1? Tapi kalau dah minta 300-400 kali, marahlah orang tu.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Suka hamba-Nya minta kepadanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu apa dia? Dia murka kepada hamba-hamba-Nya tak minta kepadanya. Jadi Allah Taala itu marah kepada hamba-hamba tak minta kepadanya. Sebab apa? Dianggap mereka itu sombong. Padahal daripada kehidupan seharian kita, bukan saja kita nak apa, nak baca Quran je sebut apa, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta doa supaya apa, dijauhkan syaitan. Begitu juga kita apa, nak naik kereta kena doa, masuk bilik air doa, keluar bilik air doa, nak tidur doa, nak bersama isteri doa, lepas tu pula nak tidur doa, bangun tidur doa. Jadi nak cerita doa tu tiap-tiap masa. Jadi doa-doa tu ialah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suka. Jadi apa saja yang kita buat tu perlulah kita apa, doa. Kalau boleh lagi banyak, lagi banyak. Tetapi berbeza dengan apa? Dengan manusia. Manusia tu kalau minta doa, apa, minta benda dekat dia tu, minta lepas minta, lama-lama marahlah dia. Tu beza dengan manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu apa dia? Dia suruh kita minta apa, kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami sembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Mintalah, nescaya aku akan memperkenankan. Tu syaitan. Dan lagi firman Tuhan berkenaan dengan syaitan. Banyak sebenarnya berkenaan dengan syaitan. Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Lepas tu surah Al-Fatir ayat 6. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawasanya syaitan itu musuhmu. Lakum adu. Syaitan itu musuh kamu. Maka ambillah ia menjadi musuh selalu. Jadi kita kena i'tikad bahawasanya kalau sebut syaitan tu mau musuh kita. Apa saja berkaitan dengan syaitan tu musuh kita. Tapi setengah orang tu dia terbalik. Syaitan tu pula dipuja. Ramai daripada kalangan kita ni apa? Puja syaitan. Ajaran syirik dan sebagainya puja-puji. Syaitan tu itulah daripada kalangan jin yang menyesatkan, yang menipu daya manusia tu. Dia nak sama-sama dengan dia. Tapi kita pergi jumpa bomoh dan sebagainya, dia nak tolong kita apa? Dia puja syaitan dulu. Puja. Maka apa dia? Sesatlah. Syaitan bukan untuk dipuja. Syaitan untuk dijadikan musuh. Jumpa saja syaitan tu apa? Musuh kita. Begitu juga orang apa? Orang yang bertopengkan syaitan. Selalu dengar. Maka itu musuh kita. Apa saja kalau orang itu buat kerja syaitan, itu adalah musuh kita. Kerana musuh yang nyata itu ialah syaitan. Kemudian ia hanya menyuruh golongannya, yakni golongan manusia yang ikut kepadanya sampai masuk neraka. Dia akan apa? Dia akan suruh. Buatlah macam tu, duduk bisik-bisik. Kerja dia daripada dulu sampai sekarang ni. Daripada tok nenek kita Nabi Adam tu sampai sekarang ni, dia apa? Dia duduk suruh buat jahat saja. Tak ada benda yang baik melainkan yang jahat-jahat belaka. Sama juga orang saudara syaitan. Siapa saudara syaitan? Yang apa? Suka membazir. Inna mubazirina ikhwana syayatin. Orang yang membazir itu saudara syaitan. Kerja syaitan juga. Sebab apa? Tak elok. Suka membazir. Beli makanan banyak-banyak, makan sikit je, lepas tu buang. Jadi kita janganlah ikut syaitan. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah. Jangan ikut. Jangan. Kalau jumpa syaitan tu, tolak terus. Musuh kamu selalu ataupun sentiasa. Kemudian banyaklah dalam Al-Quran tentang berkenaan dengan syaitan. Nanti boleh rujuklah dalam surah Al-Nahl ayat 63. Lepas tu surah Al-An'am 102 dan sebagainya. Syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu ialah musuh yang jelas dan nyata. Jadi nak cerita kesimpulannya, kita umat Islam, kaum ahli sunnah wal jamaah, wajib percaya bahawasanya ada makhluk halus. Halus ni apa? Halus tak nampak lah. Yang bernama syaitan. Allah Ta'ala tutup hijab kita. Jadi kita ni tak nampak. Dan iblis yang menjadi musuh turun-temurun bagi manusia. Lepas kita mati, anak kita, lepas anak kita, cucu kita sampai hari kiamat. Tu kerja dia.
Yakni bermula daripada Nabi Adam AS. Nabi Adam pun apa? Dia hasut, suruh makan buah khuldi. Lepas tu jatuh dekat apa? Dekat bumi. Allah Taala turunkan dekat bumi. Daripada situ apa? Dia bisik. Tapi kita tak boleh dakwa dia. Ni aku ni, ya Allah, aku sebenarnya bukannya jahat, tapi aku ni ialah diganggu oleh syaitan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil. Dia benarkan syaitan itu untuk mengganggu umat manusia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu membuka seluas-luasnya pintu taubat. Dia tahulah syaitan ni ganggu manusia. Kenapa Allah Taala tu nak biar manusia sesat dan sebagainya? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu membuka seluas-luasnya pintu taubat. Jadi dia tahu manusia ni akan buat salah. Tambah-tambah lagi bisikan syaitan. Maka apabila kita buat salah dengan bisikan syaitan itu, maka kita apa? Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala itu akan menerima taubat dengan syarat kita taubat. Taubat saja Allah Taala terima. Allah Taala tak adalah pilih kamu ni taubat ni tak nak terima lah, tak ada. Akan terima saja selagi nyawa sebelum sampai halqum dan sebelum matahari terbit daripada sebelah barat. Maka Allah Taala buka seluas-luasnya. Kamu nak taubat, aku terima, seolah begitu. Aku ialah Maha penerima taubat. Yang paling terima taubat akulah. Tapi manusia, kadang-kadang kita sakit hati, orang mahu kita nak minta maaf. Oleh kerana kita sakit hati ni teruk ni, kadang-kadang kita pun payah juga nak maaf. Berat aku nak maaf dia, sebab apa? Dia buat teruk sangat kat aku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat dosa dari mana pun kecuali syirik, akan Allah Subhanahu Wa Taala itu menerima taubat. Habis. Tu berkenaan dengan para malaikat, dimasuk syaitan sikit. Kemudian pula yang ketiga. Yang ketiga ialah tentang kitab-kitab suci. Jadi umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah mempercayai adanya kitab suci yang diturunkan Tuhan kepada Rasul-Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia keseluruhannya. Jadi kita percaya bahawasanya kitab suci yang diturun oleh Nabi-Nabi dulu dan kepada Nabi SAW ada 4 yang wajib kita ketahui. Daripada setengah mazhab lain, dia kata apa? Ada lagi kitab selain suci kitab itu daripada Al-Quran. Yakni kitab apa? Mazhab dia lah. Seperti mazhab Syiah. Dia ada kitab dia. Dia tak pakai hadis Nabi, dia ada kitab dia. Tak tahulah dia reka macam mana, jadi dia pegang kepada kitab tu. Na'udzubillah. Jadi kita, sebab tu dia sebut kita sebagai ahli sunnah wal jamaah wajib kita beriman dengan 4 kitab ni, yakni percaya akan kitab yang 4. Kemudian kitab-kitab suci iaitu banyak kitab-kitab suci. Ada diturun secara apa? Secara bukan kitab. Suhuf, yakni lembaran-lembaran yang tak cukup satu kitab. Okey, kerana rasul-rasul pun ramai, tetapi yang wajib kita percaya dengan terperinci hanya 4 kitab. Yang wajib kita terperinci dengan 4 kitab. Jadi tak payahlah kita apa nak kaji sampai kita duk dengar suhuf Ibrahim wa Musa. Ada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Suhuf ni ialah lembaran-lembaran yang tak cukup satu kitab. Nabi Musa sebagai contoh kitab Taurat, sebelum nak kumpul, nak cukupkan kitab Taurat tu ada lembaran-lembaran. Maka lembaran-lembaran itu pun dia sebut apa? Suhuf. Jadi kalau dah banyak suhuf tu baru dipanggil kitab. Kemudian kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. Satu. Yang kedua, kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Yang keempat, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Tapi nak cerita bahawasanya 3 kitab selain daripada kitab Al-Quran itu kesemuanya di antaranya ialah keturunan daripada Bani Israel. Nak kata apa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ada pun daripada jauh, yakni berkenaan dengan Nabi Isa. Jadi ada jalur dekat situ. Jadi nak cerita Bani Israel ni banyak kitab. Tu yang wajib kita ketahui. Yang suhuf-suhuf lain
Yang kita tak ketahui lebih banyak lagi. Tapi macam itulah, diorang tu memang gila lah. Sebab apa? Berani lawan Tuhan, berani kata malaikat, berani kata semua, lawan takdir dan sebagainya, daripada golongan Bani Israel tu. Sebab itulah dulu ada ulama berdebat dengan rohib orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tu dia belagak sikit lah. Kami ni Nabi banyak, kamu bangsa Arab. Hei bangsa Arab, sedap dia kata kat orang Arab. Hei kamu bangsa Arab, kamu tu Nabi satu, kami Nabi banyak. Nabi dan Rasul pun lebih kurang 7 orang. Nabi-Nabi kami pun banyak. Tidak macam apa bangsa lain. Kami adalah bangsa mulia. Bangsa apa? Yang diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan. Maka kami ialah bangsa yang terbaik. Jadi kata ulama, dia kata kamu tu sebab jahat, sebab tu ramai. Kami ni padan dengan satu Nabi je, semua dah jadi baik. Kamu daripada dulu lagi lepas Nabi ni, lepas Nabi, tapi perangai kamu tetap juga jahat. Kami padan dengan satu saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu dunia. Apa? Satu bangsa Arab. Satu kaum. Apa? Jadi elok. Sebab apa? Daripada ajaran Islam. Tak perlu banyak Nabi. Itu balasan dia. Dia balas balik debat dengan kaum Yahudi. Jadi nak cerita, banyak kitab sebelum ni ialah daripada kaum Bani Israel. Yang 3 tadi. Satu tu daripada Nabi SAW. Ini kitab wajib kita ketahui. Ada banyak lagi, wallahualam, tak tahu. Kemudian di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang menerangkan kitab-kitab suci ini. Khususnya 4 ayat. Jadi kat sini dia bagi dalil. Jadi ada yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 213. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, manusia itu ialah umat yang satu, lalu diutus oleh Tuhan nabi-nabi. Manusia ni diutus oleh nabi-nabi, pembawa berita gembira dan menyampaikan peringatan. Memanglah disebut manusia, tetapi termasuk daripada jin. Nabi SAW ada satu ketika dia mengajar kepada umat jin tentang Islam. Bukannya manusia saja. Jadi sebab itulah Nabi SAW rahmatan lil alamin, bukannya daripada golongan manusia saja, termasuk daripada jin. Cumanya dia tak mintalah jadi jin-jin tu apa dia, pengikut anak murid kepada Nabi SAW, kerana Nabi Sulaiman itu apa sudah minta dah bahawasanya aku ni ialah nabi dan raja daripada golongan binatang, jin dan manusia. Jadi Nabi Muhammad tu tak ambil lah title tu. Cuma dia mengajar saja tentang apa jin. Kemudian jadi nabi-nabi ini ialah pembawa berita gembira. Jadi Allah Taala itu ada cerita gembira. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yakni Nabi menyampaikan tentang apa? Tentang syurga. Di bawahnya ada sungai dan sebagainya, tentang nikmat syurga banyak. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atun wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Cerita habis tentang apa? Tentang berkaitan di dalam syurga. Itu berita gembira. Di antaranya mereka apa yang mengamalkan. Tapi ini kelebihan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka buat amalan sikit tetapi banyak pahalanya. Sebagai contoh, Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu, bersih itu sebahagian daripada iman. Kemudian subhanallah tamla'ul mizan. Siapa yang bertasbih dengan subhanallah, Allah Ta'ala akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah. Siapa yang sebut subhanallah walhamdulillah, tamla'u au tamla'ani ma bainas samawati wal ard, yakni siapa yang berzikir subhanallah alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memberinya segala isi di antara langit dan bumi. Nak kata pahala besar. Itu kelebihan yang ada kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita ni sebab apa? Sebab dapat pahala banyak sebab Nabi. Seperti mana juga Nabi SAW bersabda, apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mengambil salah tentang orang terbuat dosa, terbuat lupa dan kena paksa.
Sebab apa? Li ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kamu ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kelebihan pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni beruntunglah. Ada setengah menyatakan riwayat nabi-nabi lain pun nak jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana banyak. Buat sikit tapi hasil banyak. Cuma kita lah malas-malas dan sebagainya. Itu pun salah satunya ialah godaan syaitan. Kemudian iaitu berita gembira dan menyampaikan peringatan. Sama juga dalam Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan peringatan. Suruh apa? Suruh jangan buat ni, suruh buat baik, jangan buat jahat. Kalau buat macam ni berdosa dan sebagainya. Kemudian dan diturunkan bersama mereka kitab-kitab dengan sebenarnya. Jadi nabi-nabi ni ada kitab. Termasuk apa? Termasuk suhuf. Kemudian supaya ia memberi keputusan bagi manusia dalam perkara yang diperselisihkan. Jadi Allah Ta'ala turunkan kitab. Jadi kita dekat masyarakat ni dan sebagainya rusing, ada masalah tu masalah ni. Jadi Allah Ta'ala diturunkan dekat Nabi-Nabi itu kitab. Maka kita perlulah ikut kitab Al-Quran. Bukannya apa-apa saja kita ikut kepala kita. Jadi kalau kita nak buat apa saja, nak musyarat ke apa ke, kita tengok Al-Quran dulu. Sebab kita diminta tuntut untuk apa? Membandingkan amalan kita dengan Al-Quran. Sebab apa? Aku buat ni betul tak Quran? Oh tak betul, tak boleh. Awal-awal lagi tak boleh. Jadi apabila kita nak bersyarat, kita nak buat satu benda, apa saja yang kita nak buat, maka kita tengok, kita bandingkan yang kita nak buat tu dengan Al-Quran. Kalau tak kena, kita wajib tolak. Tu baru dia kata ikut Al-Quran. Bukan kita buat dulu Al-Quran kena tak? Tak boleh. Jadi waktu itulah yang mengatakan kita ikut Al-Quran tu, apa saja yang kita buat banding dengan Al-Quran. Betul tak aku buat ni? Kalau tak betul ni, awal-awal lagi kita tolak. Ataupun benda tu tak ada Al-Quran, kita tengok dalam sunnah Nabi. Tak ada dalam sunnah Nabi. Kita tengok daripada apa? Ijma'. Tak ada ijma', kita tengok qiyas. Antara tu. Jadi benda-benda ni apa dia? Perlu kita utamakan. Kalau tak buat apa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai hidayah bagi kita. Al-Quran itu hidayah petunjuk. Jadi kita duk rusing-rusing, duk sabut-sabut, kena ikut Quran. Biarlah orang nak kata apa pun, biarlah orang tak suka dekat kita, walaupun orang benci kita, kata kita kolot, kata kita ni apa, tak moden dan sebagainya, tu ikut suka dia. Tapi wajib kita apa? Mengikut Al-Quran. Jadi benda apa? Salah satu benda tu kita banding dengan Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang menolak Al-Quran, maka ia bukan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat Nabi itu tidak apa? Tidak menolak Al-Quran. Tidak menolak sunnah Nabi, tidak menolak ijma', tidak menolak qiyas. Bukannya kita apa? Oleh kerana kita nak kepentingan suatu itu, kita apa? Kita menolak Al-Quran. Sedangkan kita apa? Membaca doa. Doa apa? Doa iftitah. Kita doa apa? Hanifah muslimah. Wa ma kana minal musyrikin. Hanifah muslimah. Yakni kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala itu cenderung kita sebagai apa? Sebagai muslim. Jadi tiap-tiap hari kalau kita baca doa iftitah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya cenderung kepada orang muslim. Hanifah muslimah. Jadi apabila kita minta condong kepada orang muslim, pertama-tamanya ialah kita apa? Kena mengikut Al-Quran. Hidup orang Islam, cara nak bersyarat orang Islam, cara nak berpolitik orang Islam, cara nak buat apa? Pakaian orang Islam, daripada bangun tidur sehingga tidur, semua kena apa? Kena mengikut Islam. Kalau kita tidak mengikut Islam, sia-sialah kita baca doa. Kita doa supaya Allah Ta'ala cenderung kita kepada apa? Perkara-perkara orang Islam, cenderung kita kepada perangai orang Islam. Maka kalau kita tidak ikut Al-Quran dan Sunnah, maka sia-sialah Allah Ta'ala utuskan Nabi. Tak nak ikut. Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk menyampaikan wahyu Al-Quran
tetapi kita tidak ikut, maka itu sia-sia. Allah Ta'ala tidak akan buat kerja sia-sia. Jadi itulah di antaranya pegangan kita, akidah kita, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita percaya, bukan setakat percaya, ikut. Setengah orang ada percaya tapi tak ikut. Sebagai contoh, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang kefarduan sembahyang. Sembahyang tu wajib. Jadi kat situ ada 3 hukum. Yang pertama ialah apa? Dia kata sembahyang ni tak ada apa. Kufur terus. Tu apa? Dah kufur dah. Yang kedua, dia percaya. Dia tidak mengingkari sembahyang tu ada. Tapi apa? Dia malas nak sembahyang. Tu tak kufur lagi. Ramai je di antara kita ni, mungkin kita dulu-dulu samalah. Kita dulu-dulu malas sembahyang. Kadang tinggal begitu saja. Samalah saya kecil-kecil dulu, budak-budak dulu pun ada juga. Biasalah manusia. Maka dekat situ kita percaya sembahyang, tapi apa? Kita tinggalkan sembahyang. Itu tidak kufur. Yang kufur tadi ialah apa dia? Dia tidak percaya sembahyang dan dia pun tidak sembahyang. Padahal benda tu apa? Dia ada i'tikad dah, wajib. Yang ketiga ialah apa? Dia tak percaya langsung. Tak percaya langsung apa? Sembahyang tu apa? Ada. Betul ke sembahyang 5 waktu? Ada daripada golongan kita. Itu orang Islam, nak cerita orang Islam. Saya tak pernah jumpa hadis apa dalam Quran menyatakan solat itu 5 waktu. Tak ada dalam Quran ayat menyatakan bahawasanya sembahyang 5 waktu. Dalam Quran dia tak jumpa. Dia kata begitu. Jadi apa, Allah Subhanahu Wa Taala suruh sembahyang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tiada, saya dah baca dah dalam Quran, tak ada kata menyatakan solat 5 waktu. Nampak? Dia mengkufuri Al-Quran, maka hukum dia kafir. Cukup sekadar tu. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina fatul alfina bi hikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.